Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Miss Era dan rekan-rekan sekalian. Saya Melina Godfrey dari Intek 8 2021, wakil dari kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk kami yaitu kepentingan portfolio pendidikan awal kanak-kanak. Definisinya adalah terdapat pelbagai aspek yang perlu dinilai melalui pendidikan awal kanak-kanak karena dia tidak bezanya. Seperti kanak-kanak, guru, kurikulum, pentadbiran adalah antara elemen yang perlu dinilai dari semasa ke semasa. Tadikah dia menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama, seperti membuat keputusan yang berkaitan dengan pengajaran dan kurikulum, serta dia menjadi asas dalam membuat laporan kepada ibu bapa dan menolong kanak-kanak tertentu dalam menilai kemajuan dirinya sendiri. Dalam masa yang sama, dia mengenal pasti tahap perkembangan setiap kanak-kanak merupakan salah satu tugas utama guru tadika, karena ini membolehkan perancangan pembelajaran sewajarnya dilakukan. Hai, saya Bilira Krizmil Kasmil, nomor matriks 20218 isi 020001. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kelebihan portfolio pendidikan awal kanak-kanak. Ia terdiri daripada 9 aspek. Aspek pertama adalah membolehkan kurikulum dan pengajaran yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dilaksanakan. Yang kedua, membolehkan pelajar menilai cara pembelajaran masing-masing. Ketiga, meningkatkan kebolehan berkomunikasi dengan ibu bapa tentang pelajar. Keempat, lebih memahami pelajar mereka. 5, lebih memahami gaya belajar pelajar. Yang keenam, lebih memahami kebolehan pelajar dalam bidang yang berlainan. Ketujuh, lebih memahami pengajaran sendiri. Ke-8, merangka pengajaran yang berfokus kepada pelajaran. Dan yang terakhir adalah berkongsi hasil kerja pelajar dengan ibu bapa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Miss Hera dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Hasniati binti Irwan. Hari ini saya akan membentangkan tentang kekurangan kepentingan portfolio pendidikan awal kanak-kanak. Pentaksiran di prasekolah merupakan satu aspek penting yang perlu dilaksanakan oleh guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, sama ada di dalam atau di luar kelas, untuk menilai perkembangan murid-murid dari semua aspek perkembangan yaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual, dan sosial. Selain melihat perkembangan murid-murid, pentaksiran juga membantu guru membuat penilaian terhadap perkembangan mereka dengan tujuan mengenal pasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Banyak hasil kajian menunjukkan guru-guru menghadapi masalah untuk melaksanakan pentaksiran di prasekolah. Masalah yang diutarakan melibatkan pelbagai faktor seperti kelemahan. Pertama, ramai guru menghadapi masalah untuk menilai perkembangan kanak-kanak berasaskan portfolio. Antara yang dikenal pasti ialah kecelaruan dalam menetapkan tujuan portfolio, sama ada hanya sebagai tempat penyimpanan hasil kerja kanak-kanak atau asas penilaian perkembangan. Kedua, kebanyakan guru juga menghadapi masalah dari segi kecekapan, terutama dalam memilih bahan yang benar-benar menunjukkan perkembangan pelajar dan menulis ulasan yang menggambarkan perkembangan akibat ketidakkecekapan guru. Masalah dari segi kesahan penilaian yang tepat dan konsisten terjejas akibat penskoran yang subjektif. Ketiga, kurang bermakna kepada ibu bapa yang lebih mempercayai ujian dapat menggambarkan kejayaan anak mereka dengan lebih tepat.
Keempat, kesahan hasil kerja sebagai pengukur kemajuan kanak-kanak disebabkan penilaian bersifat subjektif dan hanya berpandukan analisis yang dibuat oleh guru. Dan akhir sekali, perkembangan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil kerja terus kepada kanak-kanak. Kandungan portfolio terutamanya hasil seni pamer di kelas. Kajian tersebut mendapati pengesahan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas aktiviti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurashima binti Bismin ingin membentangkan part saya, yaitu teknik dan strategi yang boleh digunakan. So the first one, belajar melalui teknik bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga, kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tata bahasa. Seterusnya, main adalah sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsia, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah adalah teka-teki, teka silang kata, kad-kad nombor, kad-kad bergambar, catur dan sebagainya. Selain itu, bermain adalah salah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Almi 1984 menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka bebas dari segala peraturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almi bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain di mana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut, pertama, main adalah motivasi dalaman, lenyap dengan sendiri, berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah adalah kebebasan memilih oleh peserta. Oleh itu, bahan bantu mengajar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen, iaitu komponen perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan fizikal, perkembangan kreativiti dan estetika, dan perkembangan sosial emosi. Mereka boleh menggunakan bahan terbuang, tetapi ia bergantung kepada kreativiti guru dalam mengolah bahan tersebut. Bahan-bahan seperti kotak tisu, kotak mancis, cawan plastik, botol plastik, tin susu, bekas telur, daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan selagi bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dalam kaedah belajar melalui bermain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan dia, terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Oleh itu, para guru dan pihak pentadbiran dorang seharusnya bekerja sama dan mengawal serta menyelesaikan segala masalah yang bakal mereka lalui apabila berada di tahap pendidikan sekolah. Sememangnya, kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat sekolah, bagaimana tahap pemikiran dan tingkah laku mereka supaya segala yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan suatu perkara. Pihak kerajaan harus mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah
yang berteraskan ke kurikulum standar sekolah yang bakal menerajui negara kita suatu hari nanti. Akhir kata, kerjasama semua pihak, terutamanya pihak kerajaan, yang harus diwujudkan bersama dan pihak-pihak Kementerian Pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan untuk anak-anak akan lebih terjamin.